Assalamualaikum semua. Okey, untuk trip kali ni kami sekeluarga akan ke Pulau Pangkor di Perak. Perjalanan kami daripada Puchong ke tempat destinasi mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Disebabkan kami bertolak pada rumah di awal subuh, sepanjang perjalanan kami disajikan dengan panorama yang sangat cantik. Masya Allah. Pemandangan yang sangat cantik, udara yang sangat segar, sangat fresh. Kami sampai memang awal pagi, jadi kami decide sebelum kami naik ferry, kami nak cari breakfast dulu. Kami singgah breakfast di kampung Pasir Panjang Laut. Dekat dalam kampung ni pun, dia punya suasana dah sangat cantik. Mungkin sebab awal pagi kami sampai memang sangat cantik. Pasir dia putih, ada pokok kelapa yang hijau, rumah-rumah tradisional yang sangat cantik. Tengok tu, pandang je depan terus nampak Pulau Pangkor. Memang sangat cantik view dia kat kampung ni. Kami sampai di warung Abang Mat Roti Canai. Kedai ni, dia punya view memang tak boleh nak cakap. Tepi sungai. Tengoklah, sangat cantik. Masya Allah. Tak tahulah nak makan. Jadi, sambil-sambil kita breakfast, kita menikmati suasana yang cantik dekat kedai Abang Mat. Makan roti canai. Lepas tu dia punya special dia hidangkan dengan kuah kari. Menu special dekat kedai Abang Mat Roti Canai ni adalah roti canai dia makan dengan kari kambing. Memang terbaik. Memang terbaik menu ni. Sebenarnya untuk transportation ferry ni korang ada 2 option. Sama ada korang nak naik daripada Lumut ataupun daripada Marina Island. Kami pilih untuk naik daripada Marina Island sebab dia lagi dekat. Cuma ambil masa dalam 15 minit saja sampai. Tapi sebelum korang naik ferry, korang kena register dulu nama korang dekat dalam sistem ni, sekaligus beli tiket untuk pergi dan balik. Dekat sini korang takkan rasa bosan, takkan rasa sunyi, sebab sementara korang tunggu korang punya ferry sampai, korang boleh chill menikmati suasana dekat jetty Marina Island ni. Ada banyak tempat yang korang boleh OOTD, korang boleh ambil gambar, korang boleh chill minum kopi ke, beli cenderar hati ke, sambil-sambil tunggu ferry korang sampai. Buaya. Buaya apa ni? Besarnya. Buaya apa ni, Dek? Buaya apa ni, Dek? Tak tahu. Ferry kami dah sampai. Sebenarnya tak lama pun untuk korang tunggu ferry ni. Dalam masa setengah jam dah sampai dah ferry ni.
Bila sampai je korang dekat Pulau Pangku tu, korang akan disambut dengan sangat meriah. Akan ada banyak orang yang offer korang nak pilih motor ataupun kereta. Tapi kami decide untuk pilih naik van yang pink ni, sebab kat sana rata-rata semua van warna pink. Okey, daripada ferry jetty sampailah ke resort, kita orang naik van pink ni sambil tu menikmati suasana tepi pantai yang sangat cantik. Kami sampai di resort kami tu tengah hari. Masa tu kami sampai, waktu tu hujan renyai-renyai. Suasana dia sangat nyaman, sangat fresh. Tengoklah keadaan suasananya yang sangat-sangat menyenangkan hati. Sampai je resort, kami terus check in. Kami dah ambil 2 bilik, tapi malangnya 1 bilik lagi tak check out sebab kami sampai awal masa tu. Tapi tak apa, sebab kami pun memang plan nak keluar sebab kami terus nak pergi snorkeling lepas ni. So kami tukar baju, get ready untuk lunch and terus snorkeling. Abang nak mandi laut kat mana? Oh, dekat tu. Dia punya bilik kat tingkat atas. Okay, ni view dia. Lepas tukar baju, kami terus pergi cari kedai makan untuk lunch. Sebab lepas tu kami memang nak pergi snorkeling. Semua orang dah tak sabar dah. Untuk lunch, kami makan nasi ayam. Selama ni kita makan nasi ayam dekat bandar. Kali ni kita makan nasi ayam dekat tepi pantai, tengah pulau. Nasi ayam. Nasi ayam ni. Nasi ayam je. Nasi ayam di Pulau Pangku. Oh, time saiki. Sampailah saat yang kami tunggu-tunggukan untuk pergi snorkeling. Tapi sebelum kita pergi snorkeling, sebelum boatman ni bawa kita pergi kat tempat untuk kita snorkeling, dia akan bawa kita round satu Pulau Pangku ni. Dia akan tunjukkan tempat-tempat yang bersejarah dan juga tempat-tempat yang simbolik dekat dalam Pulau Pangku tu. Maknanya orang luar tak tahu, orang-orang pulau tu je yang tahu tempat-tempat tu lah. So abang boatman ni tunjukkan kami tempat-tempat yang menarik dan bersejarah dekat Pulau Pangku ni sebelum diletakkan kami di tempat untuk kami snorkeling. Akhirnya setelah beberapa minit kami sampai juga dekat port untuk kami snorkeling.
Betul lah apa orang cakap kan, bila kita masuk dekat dalam laut ni, kita akan tengok air, ikan, batu, karang. Kita akan rasakan kita ada dekat-dekat alam yang lain. Perasaan tu kita susah nak gambarkan, tapi apa yang boleh saya cakap, kita menikmati, kita bersyukur dan kita rasa perasaan tu amat sukar untuk kita gambarkan. Tapi apa yang saya boleh cakap, sangat-sangat teruja bila kita masuk dekat dalam laut. Kita akan dapat rasakan satu perasaan yang sangat luar biasa. Sebab Masya Allah, cantik sangat. Cantik sangat. Cuma masa hari yang kami sampai baru lepas hujan, lepas tu air laut dia tak jernih sangat, and keadaan batu yang licin dan berkarang tu membuatkan kami rasa kurang puas untuk snorkeling dekat tempat ni. Tapi tak apa yang kami dapat ni pun dah cukup bermakna dan cukup berharga. Lepas penat berenang, kami duduk dekat tepi pantai ni sambil main pasir-pasir kat situ, menikmati suasana keindahan alam yang ada dekat Pulau Pangku ni. Dan buat apa? Main pasir? Best tak? Kita kat mana ni? Pulau? Kau pangkung. Adik dekat mana ni? Adik diri jap, stand up. Apa yang menariknya dekat pit stop kami snorkeling ni, dekat sini ada beach cafe yang korang boleh order air tau. Dekat situ dia ada jual lah macam Maggi, air Nescafe, Milo, air semua ada jual dekat situ. So korang boleh makan dekat situ, chill, seronok tau. Buat apa? Syedok makan ke? Lepas dah makan tu, kami sambung lagi main pantai, main pasir, snorkeling lagi. Sebab dekat situ korang tak ada had limit untuk mandi. So korang memang enjoy lah. Boatman korang dia akan tinggalkan korang dekat satu pit stop ni untuk korang snorkeling. Korang boleh snorkeling puas-puas kat situ. Tapi bila korang rasa dah penat, dah puas, korang boleh just call boatman korang, and nanti diorang akan pick up korang dekat tempat diorang tinggalkan. So bermakna korang boleh enjoy dekat pantai tu sepuas hati korang. Lepas kami puas mandi dekat laut snorkeling, kami sambung pula mandi dekat swimming pool. Apa yang bestnya dekat resort yang kami try ini, diorang ada swimming pool yang besar. So kalau korang dah puas mandi dekat laut, korang boleh masuk mandi dekat dalam swimming pool pula. Kita dah mandi laut kan, snorkeling. Sekarang kita nak mandi. Morning sun, how are you? Skies above. Do you feel me alive in love?
Dan ini adalah night view di resort kami. Sangat chillful, sangat relaxful, sangat menyenangkan. Kita nak makan malam. Kita tengah tunggu food kita ready. Oi, adik lapar tak? Adik penat? Kita tengah tunggu kita punya food ready. Kita makan buffet malam ni. Semua dah kepenatan kelitihan snorkeling. Lepas snorkeling, kita mandi pool pula. Memang penat lah. So, aktiviti lepas kami makan malam, kami keluar jalan-jalan dekat pasar malam. Kebetulan malam tu ada pasar malam. So, kami ronda-ronda dekat situ sambil shopping makanan-makanan yang pasar best malam dekat situ. Kita lagi mana ni? Pasar malam. Kita cari jagung dengan sotong Okay. Kita nak jalan-jalan barang cendera ma'am. Okay, suasana dekat pasar malam tu dia sangat happening. Dia orang-orang kat sini semua ramah. Barang-barang dekat sini pun harga dia berpatutan, tak mahal, tak murah. Orang kata okey lah. Dekat sini cari ikan bilis, coklat. Dekat depan ni adalah kedai duty free. Dekat situ banyaknya jual coklat, ikan bilis, mata biru. So kami pun tak lepaskan peluang untuk shopping coklat-coklat yang ada dekat sini. Ferrero Rocher ni, satu bekas ni baru RM29. Kalau yang besar ni RM45.90. Kita cari jagung bakar malam ni. Jagung rebus semua. Jagung bakar panas-panas. Tempat ni happening tau. Ikan bilis mata biru, mata kelabu, mata grey semua ada. Okay, yang ini dah siap kopek. Terus buat vlog. Tapi tengoklah dia punya freshnya. Yang biasa ni mem. Yang sana mata biru. Yang biasa. Ni yang dah siap kopi. Mem ya. Habislah satu malam kami di Pulau Pangku. So pagi kami dah check out. Kami keluar awal sebab kami nak jalan-jalan dekat dalam Pulau Pangku di atas darat pula. Sebab apa yang kami tahu, dekat Pulau Pangku ni banyak sejarah-sejarah Melayu yang kita tak pernah tahu ataupun kita dah lupa. So abang driver ni dia nak bawa kami pusing satu pulau Pangku ni. Dia nak tunjukkan dekat kami tempat-tempat yang bersejarah dan popular dan menarik dekat Pulau Pangku ni. Sepanjang perjalanan kami tu, kami disajikan dengan panorama landscape yang sangat cantik. Maklumlah dekat tengah-tengah pulau. Dekat sini tempat pertama yang kami singgah adalah di kilang pembuatan kapal. So dekat sini diorang buat kapal, diorang dari kayu jadilah sebiji kapal. Mana? Bukan sampai dalam. Tu yang dah siap.
Lepas tu abang ni bawa kami pergi singgah dekat kilang sate ikan. Dekat sini diorang proses segala makanan laut yang diorang tangkap. Diorang proses jadi macam snack tau, macam keropok ikan, keropok sotong, sate ikan. Semuanya dibuat dekat sini. Yang penting halal. Buatlah ni. Kat sini diorang jual pelbagai makanan laut lah. Hasil laut diorang proses jadikan keropok, jadikan macam ni, sotong ikan, semua ada. Sate ikan. Ni dia ada pelbagai, tengok ni macam ni. Ini adalah kepala sotong, diorang proses jadikan macam keropok kering ni. Boleh makan terus ni, sedap ni. Kepala sotong. Yang ni ekor sotong. Macam-macam. Ni sotong hiris. Lepas tu next stop kami, abang tu bawa kami pergi singgah di Masjid Seribu Doa. Saya sampai je dekat masjid ni, saya sangat terpegun dengan keunikan masjid yang ada depan mata saya ni. Tabakuran ni semua penuh dengan doa-doa. Doa-doa. Okay. Bila tengok keunikan masjid ni dari luar dah cantik. Bila saya masuk dalam ni, Masya Allah, sangatlah cantik. Betapa tak tahu nak cakapnya, keunikan masjid ni sangatlah cantik. Sangatlah, saya tak tahu nak gambarkan perasaannya sampai dekat dalam masjid ni. Memang sangat cantik. Jom kita sama-sama menikmati. Di Masjid Seribu Doa ni, kami diberitahu ada satu perigi yang sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Jom kita pergi tengok perigi tu. Jom kita pergi tengok dekat telaga air 100 hari? 100 tahun. Telaga 100 tahun. Apa yang kami diberitahu, telaga ni sudah berumur lebih daripada 100 tahun. Okey, dipercayai telaga ni, dengan izin Allah, apa yang kita hajatkan, insya-Allah, apa yang dipercayai pasal perigi ni, kalau kita ada masalah, susah nak dapat zuriat ataupun ada keinginan untuk berkahwin, kita boleh basuh muka dan minum air dekat telaga ni. Dengan izin Allah, dipermudahkan ataupun dipercepatkan. Semuanya dengan izin Allah tau. Kita kena ingat yang itu. Ni telaga apa kita cuma perlu berdoa dan ikhtiar. Selebihnya kita berserah kepada Allah. Semuanya dengan izin Allah. Telaga Seribu Doa. Dah 100 tahun ya lah telaga ni, bang. Saya pun suruhlah anak-anak tu minum air tu, basuh muka, dah lalang sampai kan, dengan niat supaya jadi anak yang baik, anak yang dengar kata kan. Kita cuma berkat sajalah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Baca doa. Sudah. Bismillah. Buka. Okay, Syah nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minum, kita selawat. InsyaAllah
Kita minta dengan Allah sendiri baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Semoga. Okey. Ia guna ke ataupun memang just untuk orang kata reka betul macam Cina juga. Tariah imam apa? Semua Melayu kita. Oh. Kerana 5 waktu kita ada solat Jumaat, setiap minggu kita ada kuliah, tarawih, semua ada. Maksudnya masjid ni memang aktif macam biasa. Macam masjid biasa. Oh, okey. Dia start pembinaan masjid ni tahun 2017 pembinaan dia. Start kita operasi masjid ni hari Jumaat 19 Jun tahun 2020. Oh, baru lagi. Idea ni dari Datuk Seri Dr. Zamri. Okey. Dia join dengan Yayasan Restu yang cetak buat besar ni semua Yayasan Restu. Cuma dia belum diresmikan lagi. Dia start rasmi tahun 2020. Saya ingat perasmian tahun ni Sultan. Dia pakai dulu. Tahun lepas tidak kita perasmian. InsyaAllah tahun ni kita akan perasmian. Oh, tahun ni baru nak rasmi. Okey, tapi dah mula beroperasi tahun 2020. 19 Jun tahun 2020. Kita solat Jumaat tu sampai sekarang. Lepas kita dengar penerangan pasal Masjid Seribu Doa tu, kita akan pergi dekat lagi satu masjid yang terapung pula. Okey, kita dah sampai Masjid Terapung. Masjid Seribu Doa pula ya? Seribu. Oh, ni masjid kalau korang perasan, Masjid signboard Seribu sebelum Selawat. Yang ni tadi Masjid Seribu ditulis Selawat. ini adalah Masjid Terapung Seribu betul-betul Selawat. tak? Betul lah. Tadi kita singgah kat Masjid Seribu Doa. Sekarang kita pergi dekat Masjid Seribu Selawat. Tapi sebelum masuk dekat dalam Masjid Seribu Selawat tu, kita akan nampak ikan buntal yang comel-comel dekat depan ni. Masuk dekat Masjid Terapung di Pulau Pangku. Okey. Ini adalah Masjid Terapung di Pulau Pangku. Warna dia putih dengan biru. So nampak sangat cantik dekat tengah-tengah laut, tengah-tengah pulau. Sekarang kita dah masuk dekat Masjid Seribu Selawat. Nak kena voice over balik sebab masa record ni tak guna mikrofon. So sebenarnya Danish nak bagi tahu tadi kita singgah dekat Masjid Seribu Doa. Now kita nak masuk dekat dalam Masjid Seribu Selawat. So jom kita sama-sama menikmati apa yang ada dekat dalam Masjid Seribu Selawat tu. Bila masuk dekat dalam Masjid Seribu Selawat ni, perasaan saya terus bertukar, berbeza daripada saya masuk dekat dalam Masjid Seribu Doa tadi. Sebab dekat dalam Masjid Seribu Selawat ni dia berada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah pulau. Angin dan suasana dekat dalam tu agak lain, agak nyaman, sejuk, tenang. Saya tak tahu nak gambarkan dengan pemandangannya yang sangat cantik, dikelilingi batu dan pulau dan awan yang sangat cantik. Masya Allah, saya tak tahu nak gambarkan perasaan saya. Apa yang boleh saya gambarkan hanyalah subhanallah, sungguh cantik. Cantik yang sangat tak terkata. So kalau korang datang di Pulau Pangku, jangan lepaskan peluang untuk singgah di dua masjid yang unik yang berada dekat Pulau Pangku ni. Masjid Seribu Selawat. Tadi kita ada pergi dekat satu masjid Cina, tapi itu Masjid Seribu Doa. So sekarang ni kita ada dekat Masjid Seribu Selawat. Masjid ni terapung, sangat cantik tempat dia. Betul-betul dekat atas laut dan terapung.
Masya Allah, cantik. So kalau korang pergi Pulau Pangku, korang jangan lupa singgah dekat sini. Singgah. Kalau korang pergi jalan-jalan naik van pink tu kan, sewa van pink tu, nanti minta abang ataupun driver yang van pink tu bawa korang datang sini. So yang ini sebenarnya Pulau Pangku ni adalah salah satu pulau yang penuh dengan sejarah yang kita dah lupa ataupun kita tak tahu langsung. Next stop, kami dibawa pergi tengok batu bersurat. Kami difahamkan batu ini adalah batu yang hidup. Batu ni pada asalnya kecil, tapi makin lama dia membesar. Batu ni dikatakan adalah salah satu menunjukkan pernah dijajah oleh British, sebab dekat batu tu ada tulisan British, maksudnya tulisan orang-orang dulu. Apa yang diceritakan pada kami, dulu ada seorang makcik ni, dia tahu sejarah penuh pasal batu ni, tapi malangnya makcik tu dah meninggal dan dia tak sempat nak ceritakan pasal sejarah batu bersurat ni. Kebanyakan penduduk kampung dekat sini tidak tahu sejarah penuh pasal batu bersurat ni. Tapi yang pasti batu ni dia semakin lama semakin membesar. Hidup. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart. Last pit stop kami adalah di kota Belanda. Okey, macam saya cakap tadi, Pulau Pangku ni pernah dijajah oleh Belanda dengan Portugis tau. So dekat sinilah peninggalan sejarahnya, di mana ada kubur peninggalan orang-orang Belanda zaman dahulu. Jadi berakhirlah perjudian kami satu keluarga di Pulau Pangku. Tapi sebelum balik tu kami singgah di satu restoran. Nama restoran tu Selera Rimba. Dekat sini makanan dia unik. Kalau korang nak boleh cari nama restoran ni, Selera Rimba. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you for watching.